Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes aktif jangkitan COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan tidak ada kes baharu dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 turut memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 146 kes dengan kes yang sembuh seramai 142 orang. 435 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada ketika ini. Sementara itu, sejak bulan Mac tahun ini, 6,172 individu menamatkan pengasingan diri mandatori. Dalam pada itu, 424 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam yang lalu, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 58,357 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Hari Pelancongan Sedunia diraikan pada 27 September setiap tahun di seluruh dunia. Sambutan tahun ini bertemakan pelancongan dan pembangunan luar bandar atau tourism dan rural development. Bersempena dengan Hari Pelancongan Sedunia, Kedutaan Republik Islam Iran di negara Brunei Darussalam menganjurkan acara berjalan kaki dan pameran galeri seni. Acara diadakan di Taman Rekreasi Menteri Besar Berakas. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga hadir Puan Yang Terutama Humaira Rigi, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke negara ini. Acara pagi tadi bertujuan untuk mempromosikan kehidupan sihat dan menyokong aktiviti bandarku ceria. Selepas aktiviti berjalan kaki, Yang Berhormat Menteri menyaksikan pameran galeri seni yang mengetengahkan beberapa karya-karya seni masjid di Republik Islam Iran. Hari Pelancongan Sedunia adalah bagi memperingati peranan sektor pelancongan dalam menyediakan peluang-peluang yang ada di luar bandar dan memelihara kebudayaan serta warisan alam sekitar di seluruh dunia. Bersempena dengan penubuhannya ke-42 tahun, Persekutuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei, ringkasnya PPPMB, petang tadi mengadakan majlis kesyukuran. Majlis berlangsung di QLab. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Penubuhan PPPMB antara lain untuk menyatupadukan peniaga-peniaga Melayu di samping dapat mengukuhkan kegiatan ekonomi melalui hal perniagaan di kalangan masyarakat Melayu Brunei. Ditubuhkan pada 2 Oktober 1978, Persekutuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei sebelumnya dikenali dengan Gabungan Peniaga-Peniaga Melayu GPM. Sepanjang penubuhannya, PPPMB telah berjaya menambah ramai ahli baru dan beberapa ahli turut dihantar ke beberapa buah negara bagi mengikuti kursus jangka pendek bagi mengasah ilmu dalam bidang keusahawanan. Indeks harga pengguna bagi bulan Julai 2020 meningkat sebanyak 2% tahun ke tahun berbanding dengan bulan Julai 2019. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi JPKE dalam siaran medianya menjelaskan harga makanan dan minuman ringan mencatatkan peningkatan sebanyak 2.2%, manakala harga bukan makanan mencatatkan peningkatan sebanyak 1.9%. Menurut JPKE, peningkatan IHP adalah didorong oleh peningkatan harga dan kos pelbagai barangan dan perkhidmatan 10.6%, makanan dan minuman ringan 2.2% dan pengangkutan 2.2%. Bagaimanapun, peningkatan IHP diimbangi oleh penurunan harga dan kos restoran dan hotel 1.1% dan rekreasi dan kebudayaan 0.2%. Kenaikan bagi harga pelbagai barangan dan perkhidmatan adalah sebahagian besarnya disebabkan oleh peningkatan harga barangan kemas, insurans dan lain-lain perkhidmatan.
Manakala kekurangan bekalan yang disebabkan oleh barangan import yang terhad berikutan situasi jangkitan wabak COVID-19 di negara ini dan negara-negara jiran telah menyebabkan kenaikan kepada beberapa harga makanan dan minuman ringan, terutama sekali bagi harga minuman ringan, sayur-sayuran dan daging yang diimport. Peningkatan harga pengangkutan pula adalah disebabkan oleh kenaikan harga pengangkutan penumpang melalui darat dan juga pengangkutan penumpang melalui udara bagi penerbangan terhad yang telah dijadualkan. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan Julai 2020 menurun sebanyak 0.1% berbanding dengan bulan Jun 2020. Indeks makanan dan minuman ringan menurun sebanyak 0.4%, manakala indeks bukan makanan menurun sebanyak 0.02%. Laporan penuh IHP bagi bulan Julai 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.pn. Jumlah penghidap kanser di negara ini menunjukkan peningkatan sejak tahun 2014. Butiran lanjut mengenainya akan dapat diikuti seketika nanti. Teruskan bersama kami. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pagi tadi mengadakan majlis sembahyang sunat hajat berjemaah khusus bagi para pelajar kelas tuition di bawah program intervensi pendidikan PIP Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi daerah Tutong dan Belait yang akan menduduki peperiksaan awam pada akhir tahun ini. Majlis berlangsung di Masjid Pengiraan Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai, Tutong. Hadir Awang Ajman bin Haji Maludin, Timbalan Setiausaha Tetap Wawasan Kewangan dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli jawatankuasa meneliti bantuan-bantuan yayasan. Majlis dimulakan dengan sembahyang sunat hajat berjemaah disusuli dengan bacaan surah Yasin serta doa kesyukuran. Juga hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar di Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Seramai 325 orang pelajar kelas tuition PIP akan menduduki peperiksaan awam pada tahun ini. 207 daripadanya akan menduduki peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR, 60 orang akan menduduki peperiksaan BCGCE O-Level, sementara 58 orang akan menduduki peperiksaan sijil sekolah-sekolah rendah agama. Beberapa pelajar mengongsikan beberapa persediaan telah pun dilaksanakan sebelum menduduki peperiksaan. Sebelum exam, kami mengadakan sembahyang hajat secara beramai-ramai dan mengulang kaji semua pelajaran daripada pasir paper yang telah cikgu berikan. Di antara persediaan yang saya sudah laksanakan ialah kami telah pun mengadakan sembahyang sunat hajat dan juga kami telah pun mengulang kaji pasir paper dan mencatat segala nota-nota yang sudah ada. Kami juga telah pun menghadiri segala kelas tambahan yang telah pun disediakan oleh guru-guru. Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid dan Kumpulan Belia Masjid Kampung Junjungan mengadakan ceramah dan wakaton yang antara lain bertujuan menjalinkan silaturahim di antara kumpulan belia masjid dengan ahli Jawatankuasa Takmir Masjid. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama,
Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah. Ceramah disampaikan oleh Dr. Muhammad Hilmi Baihaki bin Haji Awang Yusof, Timbalan Dekan Fakulti Pendidikan, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Acara wakaton dimulakan dengan senam robik. Acara seumpamanya memberikan peluang kepada para belia untuk mengikuti aktiviti masjid sekaligus melibatkan diri dengan aktiviti sihat. Indeks jisim badan atau BMI yang tinggi, pemakanan yang tidak seimbang, kehidupan yang tidak aktif dan penggunaan tembakau antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan jumlah penghidap kanser atau barah di negara ini. Dalam tempoh 5 tahun dari tahun 2014, jumlah penghidap kanser menunjukkan peningkatan. Menurut statistik Daftar Kanser Negara Brunei Darussalam pada tahun 2018, kanser kolorektal merupakan kanser tertinggi dihadapi dalam kalangan lelaki, sementara kanser payudara kanser tertinggi dalam kalangan wanita. Ikuti laporannya bersama pewarta kami Aimaduddin Mawang. Pada tahun 2018, kanser kolorektal, kanser payudara, kanser paru-paru, kanser hati dan prostat dan kanser korpus uteri atau rahim antara penyakit kanser yang tertinggi di negara ini. Dalam tahun 2018, penyakit kanser telah menyebabkan sebanyak 28% kematian di kalangan warga negara dan penduduk negara Brunei Darussalam. Kira-kira 644 orang warga negara dan penduduk negara Brunei Darussalam telah dikesan menghidapi penyakit kanser pada tahun yang sama. Dan ada seramai 304 kematian dicatatkan yang disebabkan oleh penyakit kanser. Dalam tempoh 5 tahun kebelakangan, jumlah penyakit kanser di negara ini meningkat 17%. Risiko bagi seorang lelaki untuk menghidap kanser sepanjang hayatnya ialah 27% atau 1 dalam 4 orang, manakala risiko bagi perempuan ialah 29% atau 1 dalam 3 orang. Sebab-sebab ada peningkatan ini ada banyak, kemungkinan banyak. Tapi tadi mesti lihat risiko-risikonya. For example, kalau ada indeks jisim badan yang tinggi ataupun BMI yang tinggi adalah satu daripada faktor-faktor ini. Mungkin ada pemakanan yang tidak seimbang, pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan yang berkurangan atau tidak pun mencukupi, dan kehidupan yang tidak aktif ataupun menggunakan tembakau dan pengambilan alkohol. Penyakit kanser boleh berlaku pada sesiapa sahaja tanpa mengira umur. Penghidap kanser yang paling muda disahkan di negara ini ialah sejak lahir. Bagaimanapun, kebanyakan kes berlaku dalam kalangan warga emas berumur 50 tahun ke atas. Kanser boleh dirawat jika diketahui pada peringkat awal. Antara tanda-tanda awal kanser, berat badan susut dengan mendadak, seringkali merasa letih dan lesu dan kurang selera makan. Salah seorang pesakit kanser yang sudah sembuh sejak 8 tahun lalu, Dayang Hajah Aminah binti Haji Momin, 60 tahun, ketika mengongsikan pengalamannya sebaik mengetahui mengidap kanser, beliau tabah menghadapi ujian tersebut dan berserah diri kepada Yang Maha Pencipta. Apa yang menjadi terapi saya ialah sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Itulah ubat saya setiap malam. Jadi waktu Indah dapat tidur tu, tapi waktu ketani lepas kemoterapi tu, orang akan memegang apa-apa ni pun memang payahlah. Kalau baca Al-Quran tu pun, yang orang akan memegang Al-Quran tu pun terasa payah. Tetapi apa yang hafal di mulut tu saya dibacalah masa tu. Nasihat saya kepada mereka yang terutama sekali yang belum terkena kanser lah, jagalah kesihatan, kemudian jangan akhir tidur. Saya sebenarnya akhir tiduran ni tak sebenarnya yang boleh mendatangkan banyak penyakit. Kalau sudah balik ke rumah tu bersama keluarga lah, bersenang-senanglah dengan semua keluarga. Pelbagai usaha telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan untuk menangani penyakit kronik ini, antaranya program pemeriksaan kanser dan program pemeriksaan kanser payudara. Baru-baru ini juga Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan Pantai Jurdong Specialist Center PJSC, khususnya Early Detection and Cancer Prevention Services EDCP, dalam mencegah penyakit kanser.
1/3 penyakit kanser boleh dicegah dengan mengawal faktor-faktor risiko utama melalui amalan gaya hidup sihat. Beberapa langkah secara proaktif juga boleh dilakukan untuk mengesan penyakit tersebut, termasuk pemeriksaan saringan kanser pada peringkat awal. Laporan Aimaduddin Mawang untuk Berita RTB. Lebih 100 orang peminat astronomi tanah air berkumpul semalam sempena malam memerhati bulan sedunia iaitu International Observe the Moon Night. Aktiviti yang diungkayahkan oleh Persatuan Astronomi Brunei Darussalam itu diadakan di Warisan Pok Balaban Kampung Bukit Udal, Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Yaakob, Naib Yang di-Pertua Persatuan Astronomi Brunei Darussalam. Acara seumpamanya yang juga diadakan oleh pelbagai organisasi secara dalam talian dan fizikal di seluruh dunia. Acara pencerapan bulan diadakan setiap September atau Oktober iaitu fasa terbaik untuk memerhatikan lanskap dan bentuk-bentuk di permukaan bulan. Dr. Rosliana binti Haji Rosli selaku program koordinator acara tersebut ketika ditemu bual RTB berkata aktiviti antara lain sebagai platform bagi ahli-ahli astronomi amatur, pendidik dan peminat bulan untuk berinteraksi dan berkongsi pengetahuan serta pengalaman. Alhamdulillah sambutannya itulah memberangsangkan dan kebanyakannya adalah orang-orang muda dan kanak-kanak yang menyertai PABD berhasrat untuk meluaskan lagi kepada kami punya objektif persatuan untuk kepada ramai-ramai. Kami tahu di Brunei ini pasti ramai yang gemar kepada astronomi dan kami menganjurkan ini untuk membagi peluang kepada mereka untuk sama-sama menyertai ahli astronomi pada malam ini untuk melihat bulan dan juga ada planet yang lain lah. Beberapa buah teleskop dan binokula telah disediakan oleh ahli Persatuan Astronomi Brunei Darussalam bagi para peserta mencerap bulan, planet dan objek samawi lain di sepanjang malam. Para peserta juga berpeluang melihat lanskap pergunungan dan rekahan kawah di sepanjang garisan antara kawasan cahaya dan gelap di bulan. Ahli-ahli persatuan kami ada membawa teleskop dan binoculars. Binoculars itu untuk siapa yang barangkali mau mencuba beginner punya equipment lah tu untuk melihat bulan itu. Tapi yang teleskop-teleskop ni ahli-ahli kami punya ada berbeza focal length sama aperture. Jadi focal length yang lebih panjang itu boleh melihat yang deep sky lah tu. For example sekiranya lah kalau kamu melihat Jupiter ke atau Venus apa tu boleh. Atau pakai yang focal length yang lebih shorter focal length itu boleh pakai untuk melihat bulan lah tu detailnya tu. Industri perfilman negara terus berkembang dengan pesat dengan kemunculan pengarah-pengarah filem tempatan. Awang Aznil Yunus antara pengarah filem yang berbakat besar melalui penerbitan beberapa buah filem pendek. Antara karya anda arahannya yang paling menonjol, The Bungsu Story. Ikuti butiran mengenainya bersama kru RTB News Mojo. Bakat dan minat dalam bidang perfilman Awang Aznil bermula sejak beliau di bangku sekolah lagi. Dalam kalangan ahli keluarganya, beliau sahaja yang menceburi bidang tersebut. Minatnya dalam bidang penerbitan timbul selepas melihat klip-klip video melalui YouTube. Ada kena pilih juga untuk masuk ke fly film course. So masa tu tahun 2016. Masa tu sebagai one of the alumni lah. Di sana banyak pengalaman, sama banyak knowledge lah yang aku dapat ambil. Macam di sana je kira macam turning point lah bagi aku. Macam di sana mengubah perspektifku macam big film crew tu pun juga sebenarnya memainkan peranan penting lah. Dan semestinya semua ni boleh dibuat seorang-dua orang saja. Sebagai penerbit filem, beliau mengakui banyak perkara baharu dipelajarinya. Namun, dengan adanya kemudahan melalui media sosial dan YouTube, ia memudahkannya untuk memperbaiki setiap filem terbitannya. Dalam proses belajar filmmaking itu
banyak juga salah, banyak mistakes, banyak comments juga dari orang lain, macam kadang-kadang kritik. Selalunya kritik lah yang baginya kadang hilang semangat. Tapi dari kritik-kritik inilah juga di mana aku belajar lah macam mana. Macam kadang-kadang bila Tani buat filem sendiri, Tani nampak perspektif Tani sendiri saja. Tapi sebenarnya Tani mesti kadang-kadang ambil tahu macam apa perspektif orang lain. Sejak berkecimpung dalam dunia perfilman, Awang Aznil telah meraih beberapa pencapaian membanggakan. Antaranya tercalon dalam Festival Filem Pendek 2016 di Tokyo, Jepun melalui filem Masa. Tahun lalu, beliau juga telah mewakili negara ke Anugerah Drama Asia Terbaik di Busan, Korea Selatan bagi kategori Drama ASEAN Terbaik. As a young Brunei filmmaker, kami dah sangka dalam umur kami bawah 30 tahun dapat buat something sebenarnya yang sampai dari luar negeri pun dapat terima, dapat lihat. Walaupun kami dah menang, walaupun kami dah menang anugerahnya, tapi sudah dapat nampak nama Brunei Darussalam di luar itu sudah boleh kami rasa banggalah. Seperti kata pengarah muda ini, untuk menjadi seorang role model perlu memiliki bakat dan minat yang mendalam. Tidak mudah alpa dengan pujian, sebaliknya bersedia menerima teguran dan nasihat. Dan paling penting, sentiasa berfikiran positif. Laporan Liana Suhaimi untuk Berita RTV. Bahagian Perlesenan dan Penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bersama Unit Penguatkuasaan Kesihatan Kementerian Kesihatan telah menjalankan operasi sepadu ke atas 17 buah premis establishment kecantikan dan kesihatan di kawasan Sengkurung dan sekitarnya. Dalam operasi tersebut, 4 buah premis establishment kecantikan dan kesihatan di bawah kawalan Jabatan Daerah Brunei dan Muara dikenakan denda kompaun RM100 setelah didapati tidak menyediakan alat pemeriksaan suhu badan. Sementara itu, 3 buah premis perniagaan juga dikenakan kompaun atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30. Taha Minimat dan Nur Hadiah Sendirian Berhad dikenakan kompaun RM200 dan Restoran Sempurna Enak dikenakan kompaun RM500. Para pemilik premis perniagaan tersebut diberikan tempoh 1 minggu untuk menjelaskan denda kompaun. Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan kes berkenaan dihadapkan ke mahkamah. Bagi meringankan beban mereka yang memerlukan bantuan harian, sebanyak 211 beg beras disumbangkan oleh tim Dynamica, salah sebuah persatuan bukan kerajaan di negara ini. Sumbangan diserahkan kepada ibu-ibu tunggal, anak-anak yatim dan mereka yang kurang berkemampuan yang tinggal di Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mangkubau Mentiri. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Ramli bin Begawan Pihin Khatib Haji Zainuddin, Ketua Pasukan Tim Dynamica, kepada Awang Helmi bin Haji Ahmad, Pemangku Ketua Kampung berkenaan. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik esok 28 September 2020. Kita ikuti maklumat mengenainya.